Didik TV KPM. Jadi kita teruskan kepada kertas 1 bahagian A, aras kesukaran. Jadi kita tengok aras kesukaran 5/3/2. Ini bukan saya bagi, ini daripada format pentaksiran yang saya tunjukkan tadi tu. Yang kita boleh akses daripada internet. Jadi kalau kita tengok daripada 20 soalan kita ada tu, 10 soalan arah rendah. Senangnya anak murid, 6 soalan arah sederhana. Dan kita akan ada 4 soalan arah tinggi. 4 soalan je arah tinggi tu. Tapi tak tinggi mana pun. Senang sangat. Kita tengok. Aras rendah. Contohlah kan. Contoh soalan rendah yang pertama kita tengok ni. Ni. Berikut ada sebahagian daripada proses rawatan air yang tidak mengikut urutan yang betul. Kenapa dia nama aras rendah? Sebab kita ada beberapa pernyataan bagi kat sini ataupun soalan-soalan. Kita cuma nak tanda-tanda je. Dia aras rendah kerana dia adalah jenis select type. 1, 2, 3, 4 tu kita dah ada jawapan. Select dalam ni. Tu, letak je 4, 2, 1, 3. Secara ilmu lah. Secara berilmu, berfakta. Bukan auta lah kan. Senang yang select type. Ni dah arah rendah. Okey. Soalan yang kedua, kita tengok arah rendah lagi. Senang sangat. Masih lagi select type. Nak pilih A atau B je pun. Tentang kayu berat, kayu keras berat atau keras ringan. Senang sangat. Kita baca kayu cengal. Kayu cengal ni kita tahu dah memang kayu keras berat. Maksud dia, cikgu baca soalan dia belum habis lagi, cikgu dah tahu jawapan. Jenis select type. Kayu getah, cikgu tahu memang kayu lembut. Ya. Okey. Kayu nyatuh adalah kayu jenis keras ringan juga. Kayu merbak adalah merupakan kayu keras berat. Ya. Kita tengok ni kita ada AB. Menjadi rendah kerana kita dapat jawapan daripada soalan. Kita cuma select saja jawapan tu. Ini kita nampak jenis lain sikit. Ini nama jenis supply type. Jenis supply nampak macam susah, tapi senang. Ada orang tu jawab macam ni tau. Dia jawab, nyatakan kategori tanda lalu lintas itu. Dia jawab, H adalah apa? Dia cakap, hospital. Dia jawab yang GPJ punya, Jabatan Pengguna Jalan. Laluan motosikal. Jawapan tu tak betul. Itu bukan jawapan kita, itu jawapan dia daripada orang nak ambil exam memandu tu. Kita nak ambil exam PKA lain. Jawapan kita adalah kategori tanda lalu lintas, tanda maklumat, tanda peraturan, tanda amaran. Kenapa dia boleh ada dua ni? Sebab ni adalah mak dia, ni anak dia. Tapi dia masih lagi mudah. Ramai dapat jawab soalan ni, cikgu yakin. Okey? Jadi ini arah sederhana. Tengok arah sederhana kita bahagian A dan juga kita satu bahagian A. Yang ni dia lebih susah sebab apa? Jawapan dia kita kena supply. Ni maklum. Untuk mengalirkan air hujan, B untuk kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan. Maksud dia kalau kita tengok fungsi kepada rangkaian pipe ni sangat susah. Kalau tanya tentang terminologi dia, A tu apa, B tu senang. A adalah pipe air hujan, B adalah merupakan lurang. Senang. Tapi tanya fungsi, jadilah sederhana. Okey, ni masih lagi tentang supply type ataupun kita membekal. Ciri kelebihan kaedah pembinaan Lestari. 4 ciri. Kalau tak baca buku, minta maaf. Tak boleh nak auta. Mesti kena fakta. Okey? Ini jawapan-jawapan dia. Cikgu yakin semua dah baca, cikgu semua dah tahu kan? Anak-anak murid kan? Cikgu yakin dah dekat sangat lah ni, lagi 2 minggu je. Arah sederhana yang seterusnya adalah kaedah agan air, kaedah pam, kaedah graviti, kaedah pandan tekungan. Masih lagi di bawah arah sederhana kerana kita kena supply jawapan. Okey, seterusnya kita tengok tentang arah tinggi. Arah tinggi ni biasa saja. Arah tinggi mesti soalan adalah soalan-soalan pengiraan. Soalan-soalan pengiraan. Tengok ni. Ini soalan moment. Ini untuk orang abang ni faham lah ni. Dia tengok, kacang ni. Saya yakin di rumah tu mesti kata, Allah soalan macam ni je. Betul tak? Aras tinggi. Soalan aras tinggi untuk batas 1 bahagian A. Soalan reka bentuk asas. Simple juga. Tapi kalau tak tahu formula, tak dapat jawab. Okey? Jawapan Q sama dengan P over A. Itulah keupayaan galas tanah sama dengan P over A. P adalah pressure 250 terhadap dengan A, area. 1.2 terhadap 1.2 ataupun 1.2 tak kena dapat jawapan. Macam ni ya jawapan dia. Aras tinggi. Senang kan? Kita 1 bahagian A. Okey, contoh kisah depan murid. Ini penting. Jadi, ini jangan buat. Dalam kertas 1 bahagian A. Ini jangan buat. Memberi jawapan tidak lengkap ataupun sambil lewat. Jawapan dia. Soalan kita ada. Ini jawapan dia. Jawapan betul. Tapi, murid-murid bagi jawapan macam ni. Dia cakap udara, dia cakap lembapan, dia cakap air liang, dia cakap bahan organik. Jawapan yang dia bagi ni adalah tidak ada kata kunci. Kandungan udara, kandungan lembapan dia tak bagi. Perkataan kata kunci tu. Itu ada satu kesilapan yang sangat besar. Tapi dia rasa dia jawab kan, Nazar kan? Anak murid dia rasa dia jawab. Tapi itulah dia tak jawab rupanya.
Okey. Yang ini bersama memberi jawapan yang mengikut logik sahaja. Ni, jawapan dia jawab. Jawapan murid, belakang rumah. Di manakah tempat lokasi pembasakan lurang? Berhampiran jalan raya. Berseberang tandas. Di hujung paip. Dia bagi jawapan ikut logik dia. Bukannya ikut fakta. Fakta kejuruteraan. Jadi kita satu bagi A. Memberi jawapan lebih dari ruang yang disediakan. Ini jaga hati-hati. Ramai yang tak tahu ni. Tengok, nyatakan 3 sistem pepaipan bekalan air. Jawapan betul dia. Betul 3. Lepas tu dia bagi jawapan murid. Dia bagi jawapan yang salah dulu. Lepas tu dia teringat dapat ilham daripada mana, dia dapat jawapan. Dia tak padam yang salah tu, dia tambah kat bawah yang betul. Tak dapat markah juga. Pastikan jawapan yang betul di dalam slot jawapan yang betul. Itu kertas 1, bahagian A. Tidak macam dengan teliti. Orang nak kaedah pengukuran, dia bagi unit ukuran. Keluasan dia bagi meter persegi. Isi padu dia bagi meter padu. Soalan nak kaedah pengukuran. Dia bagi unit pengukuran. Dan seorang lagi pandai jawab macam ni. Ya, cikgu. Sat dia bagi unit, lepas tu dia bagi tulisan. Macam ni pun salah juga. Kena faham. Kena faham betul-betul. Kalau nak kaedah, bagi kaedah. Nak unit, bagi unit. Okey? Jadi, contoh kita murid menjawab soalan kertas 1 bahagian A. Tidak cuba menjawab soalan betul atau salah. Yang ni lagi kesian. Soalan dia. Dia jawab betul. Dia jawab salah. Dia jawab salah. Cikgu tak nak baca. Selalunya soalan ni, yang pernyataan ni dia bagi pernyataan yang sukar, difahami. Contohnya, kandungan air dalam tanah yang tinggi akan menyebabkan tubuh yang tanah rendah. Kita macam hari itu kita tak dapat fikir. Jadi ingat, kalau tak, ataupun kita tak percaya langsung lah. Tak percaya langsung memang tak tahu langsung kan. Senang sahaja. Kata satu bahagian A ni kalau tak tahu, betul salah ni, cikgu cadangkan. Jangan tinggal kosong. Itu terlalu jujur. Tanah sebelah je. Belah salah ataupun belah betul. Terpulanglah pada keimanan kita hari itu. Kalau Tuhan Allah tak nak bantu kita, itu namanya usaha dan juga bertawakal. Dapat tanda semua salah, dapat 2 betul. Asyiklah. Kalau tanda sebelah je betul semua, dapat 1. Ini kaedah kita nak jawab lah. Kalau masa tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Okey, kesilapan lain dalam menjawab soalan kita 1 bahagian A. Okey, pertama. Tidak ambil berat satu unit dan titik perpuluhan. Ini kena ingat ni. Kena ambil beratlah unit. Kena ingat. Cikgu dah pesan kan? Untuk ukur kejuruteraan, survey, mesti 3 titik perpuluhan. Ingat tu, 3 titik perpuluhan. 3 decimal point. Untuk kandungan lembapan, mesti 2 titik perpuluhan. Untuk reka bentuk asas, 2 titik perpuluhan. Kita ni, engineering, mesti fakta. Jadi, kena ikut. Jangan auta. Cuba kita kali ya. Ini kena ambil berat. Yang kedua, tidak menggunakan kalkulator untuk membuat hitungan. Pakai congak. Macam terror. Tapi salah. Bila hari exam, kita kena kabut dah. Walaupun kita 1 bahagian A, dan darab 1 darab 1, dah tertulis 11. Hari biasa kita pandai, tekan-tekan kalkulator. 1, 1. Jawapannya. Itu kena pastikan kan. Tak tak? Betul, cikgu. Saya harap tak jadi macam itulah. Pakai kalkulator buat hitungan. Walaupun nampak simple. Okey? Dan juga dia tak suka tulis formula. Ini masalah juga ni. Okey, cikgu nak bagi tahu. Dalam hitungan, kita mesti tulis formula kata 1 bahagian A. Macam mana kita membuat pemberian markah? Kita akan bagi markah biasanya kata 1 bahagian A, 3 markah setiap satu soalan. Jadi soalan-soalan hitungan, dia akan melibatkan yang pertama, kita panggil sebagai formula. Yang kedua, method, kaedah. Yang ketiga, answer. Jawapan dia. Jadi maksud dia, kalau kita buat tulis formula, betul. Method salah. Answer salah. Kita akan dapat 1 markah. Tapi kalau kita kan? Method tak buat. Lepas tu, ni formula tak buat. Method buat, salah. Answer salah, kosong. Kan? Lepas tu, kita pula, satu lagi, kita buat method, formula tak tahu, tak buat. Lepas tu, method pula salah. Cuma ada answer jawapan betul. Yeah. Manalah tahu Allahu'alam. Kita tak minta kan. Tiba-tiba Tuhan tu bagi ilham. Dapat struktur ni berapa kilometer? 10 kilometer. Tulis 10 kilometer. Jawapan saja. Dapat 1 markah. Baik. Tapi yang cikgu nak bagi tahu ni maksud dia, formula mesti tulis. Ya. Okey. Didik TV KPM